Hello semua, Assalamualaikum. Bertemu semua. kita dalam segmen Kotak Suara. Apa khabar semua? Khabar baik? So Farah, hari ni kita tak berdua. Ya, sekali lagi kita tak berdua. Alhamdulillah lah ada yang masih sudi nak menjadi tetamu podcast kita. Tapi kan aku rasa macam ada orang datang. Siapa tu? Hai, bersama saya Yak Yusa. Lajunya ya. Kita orang belum sempat kenalkan lagi. Okey, jadi Mira, boleh tak Mira bagi tahu kenapa kita jemput Yat pada hari ini ya? So hari ni kita orang jemput Yat sebab kita punya topik hari ni. Jadi kita jemput Hayatun Nufus lah berkenaan dengan latihan industri. So soalan pertama aku rasa kau boleh tanya. Tak, sebelum tu aku tanya, kau pernah menjalani latihan industri tak? Pernah masa tahun kedua, tapi latihan industri aku special sikit sebab sebulan je. Best kan? Jadi soalan pertama untuk Cik Yat kita yang manis ni, boleh tak bagi tahu sebelum ni belajar kat mana dan ambil kos apa? Okey, sebelum ni Yak belajar dekat Management Science University, MSU. Oh, dah MSU. Dan Yak ambil kos graphic design. So Yat ambil graphic design, budak MSU. Okay, kita nak tanya pasal soalan pertama lah. Bila Yat mula cari tempat untuk internship tu dan berapa lama tempoh yang diambil macam sampai Yat diterima? Oh, susah soalan tu. Sebabnya kita cari tempat intern ni bukannya sehari dua. Kita ambil masa sebulan dua. Tapi untuk diterima tu last minute jugalah baru tahu. So macam Yat cari tempat intern ni dalam 2 bulan macam tu. And then call semua dalam 2 minggu sebelum nak masuk baru Yat dapat. Ni bila ni? Cerita bila ni? Tahun lepas. Oh, tahun ni dah bekerja? Of course. Alhamdulillah. Nampaklah intern berdedikasi dulu sampai kena serap kan? Alhamdulillah. Rasa macam rendah diri lah. Alamak. Aku sampai tak nak pergi tempat intern yang lama tu. Malu sangat kan? Tak perform. Ya, bagi tahu tadi maklum balas yang diterima macam agak lambat jugalah kan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi biasanya company yang apply tu bagi maklum balas macam mana? Dari email ke ataupun melalui WhatsApp ke? Macam mana? Diorang tak ada WhatsApp lah. Selama ni kita berhubung dengan email. So Yat selalu follow up. And diorang pun follow up kat Yat juga, bagi tahu sama ada diterima ataupun tidak. Oh, jawapan ringkas. Ya. Yat apply ni Yat guna apa? Facebook, Instagram, WhatsApp? Oish. Yat guna ada. medium apa? Medium, kalau apply ni kita guna medium email lah. Lagi proper, lagi formal. Kalau mencari tempat intern tu, semua medium cari, media sosial, email lah. Masa Yat buat keputusan untuk apply kepada sesebuah company tu untuk mencari tempat internship, Yat kaji dulu tak company tu? Ataupun Yat macam mengamalkan prinsip, hentam je lah, janji aku dapat tempat untuk internship, lantak lah company apa pun? Sebenarnya tak boleh tau kita nak main hentam promo je ni. Oh, tak ada mengamalkan siap. Lantak lah, tak ada. Tak boleh sebab kita ni banyak cabang. Macam grafik ni banyak cabang. So kita nak ambil company tu, nak tengok job scope dia macam mana, apa semua. Kena tahulah apa yang diorang buat. Tapi yang last sekali, yang tu barulah baru boleh macam lantaklah kita pergi je lah. Redo. Ais redo. Betul. Okay, macam berdasarkan pengalaman Yat kan, Yat ada tak macam sebelum Yat nak melalui latihan industri, Yat ada kena interview dulu ataupun kawan-kawan ke dia tak cerita kena interview dulu ke? Kebanyakannya kena interview. Serius lah? Latihan industri kena interview? Ya, betul. Lagi grafik diorang interview. Macam Yat dapat tempat intern ni seminggu sebelum dapat, and then tak di interview apa terus masuk. Macam kawan-kawan Yat ada lalui juga interview. Diorang diorang dapat task sebelum diorang pergi interview. Sebelum diorang interview, diorang dapat task dulu buat design. Diorang tengok sama ada design yang diorang bagi tu diterima ke tidak, baru dipanggil untuk interview. Menarik. Kalau aku dulu tak tahulah, main masuk je. CV aku macam impresif sangat kot, terus interview. Tapi end up tak perform kan. Tapi itulah penting interview kan. Tapi kau sebulan. Kan. Yat berapa lama? 6 bulan. Patutlah. Dia orang pun datang hentam kromo, janji ada budak kan nak kena kerah. Berapa range allowance yang ditawarkan kepada Yat? Range dan allowance? kawan-kawan lain juga?
Aku suka soalan ni pasal allowance. Okay, soalan seterusnya nanti jawab dulu soalan ni. Ataupun yang ya tahulah biasanya. Biasanya kalau macam internship ni, range allowance kebanyakannya lah yang diterima dalam 200 ke atas. Yang ke atas tu tak tahulah, mungkin 500, 700, 1000 pun ada. Tapi lagi banyak lagi lah korang punya kerja tu lagi tough lah. Tapi kan cakap pasal allowance ni, aku suka soalan kau yang allowance tu sebab biasanya budak macam pelajar latihan industri ni, diorang kalau macam kerja banyak tapi bayar ciput kan. Kerja banyak tapi macam staff. Kerja banyak tapi tak bayar. Ya, rasa macam patut tak diorang merungut? Okey, untuk pelajar-pelajar kat luar sana yang tengah internship ataupun yang baru nak mencari internship, tolong jangan fikir yang korang ni, alamak aku punya allowance 200 je tapi kerja macam nak rak. Tak ya, korang kena tahu yang korang ni training, di train korang dapat allowance tu, alhamdulillah. Tak dapat lagi lah. Masa Yat menjalani latihan industri dulu, Yat cuma buat satu kerja yang berdasarkan apa yang Yat belajar masa dekat EU saja ke, ataupun Yat buat kerja-kerja lain yang di luar bidang Yat juga? Okey, masa Yat internship lama kan, 6 bulan. So Yat tak tumpukan satu kerja lah. Ada kerja yang job scope yang diberikan tu untuk design saja, tapi Yat ada tanya macam staff-staff lain, ada tak benda lain yang Yat buat masa tu. Yat betul-betul tak ada kerja untuk design, baru Yat keluar untuk cari ada tak kerja lain, boleh tak Yat nak tolong, macam tu. Dengan mulut sebab dia orang rasa, sebab lagi satu korang ni adalah orang yang baru lagi nak masuk alam pekerjaan. Mungkin time belajar korang dah buat part time, tapi latihan industri lain. Macam latihan industri dulu, kau buat apa Farah masa kau Shredding paper. Kau shredding paper? Belajar lah shredding paper. Tapi okey lah, kau tolong sensor lepas tu dia pergi mana tu. Tolonglah. Tapi macam aku dulu, aku internship aku kat TV station tau. Bila aku kat TV station, first day aku pakai baju kurung Kita expect macam mungkin hari ni aku akan belajar menaip something ni bla. Aku kena buat air. Aku kena buat air. Lepas tu aku cuci cawan tu, aku kena letak kat store, and aku pakai baju kurung. So macam maksudnya bila korang buat internship, korang tak buat benda yang korang belajar tau, yang diajar dengan lecturer. Sebab time internship ni dia banyak buat skill. Lepas tu macam korang jenis tak bercakap tu, korang kena belajar bercakap. Betul. Sebabnya kalau time kita belajar dulu, kita pergi kedai photostat Kak tolong photostat ni, Kak tolong fotokopi ni, jilid kan. Tapi kalau time masuk latihan industri, kena buat apa ya? Kena photostat. Kena scan. Ya pun tak tahu macam nak scan benda lah ni. Okey, belajar. So maksudnya itu kau ada cakap kan, maksudnya belajar daripada bawah. Bila belajar daripada bawah, betul lah. Masa dekat EU mana ada macam ada course nak shredding paper, nak photostat apa semua. Kau tak boleh move on dengan shredding paper? Tak, sebab dia macam terlalu kelakar untuk aku. Aku macam at that point aku macam fikir apa yang aku buat kat sini. Tapi masa tu aku buat benda lain jugalah, macam case review apa semua. Tapi sebab ya aku cerita sikit lah part aku kan. Masa aku attach, masa aku pergi latihan industri dekat Court tu dulu, aku kena attach, setiap daripada kami lah yang budak-budak ni kena attach dengan seorang penolong kanan pendaftar. So bila kami dengan penolong kanan pendaftar ni, diorang tak adalah suruh kami macam shredding paper apa. Diorang akan suruh kami pergi court dengar case, lepas tu buat case review. Ataupun diorang macam bagi kami satu file case, and then diorang suruh kami tulis, buat judgement sendiri, and then diorang akan baca. Lepas tu diorang kata okay, law awak ni salah. So benda tu within limitation lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kami tak ada kerja dengan penolong kanan pendaftar tu, kami pergilah macam aku pergilah dengan akak-akak yang dekat situ kan. Akak-akak yang kerja dekat pejabat mahkamah tu, tanyalah, akak ada apa-apa yang boleh kami bantu? Tolong shredding paper ni. Okey lah. Aku suka attitude kau tanya. Aku suka attitude kau tanya. Sebab ini membawa kepada soalan kita seterusnya. Soalan yang seterusnya kan, ya, patut ke pelajar intern ni, diorang ni berat mulut biasanya? Sebenarnya tak boleh lah. Ya, buat ke dulu? Tak. Ya ke?
Tak. So, macam sekarang ni selalu terbaca macam majikan-majikan kat luar sana merungut. Budak-budak intern ni tak reti nak berkawan dengan staff. Bukan berkawan jenis yang level tak. Maksudnya yang bertanya ke apa. Ya, tahu korang intern sebagai HR, korang intern sebagai admin. Tapi tak salah kan kita tanya untuk bahagian lain. So janganlah berat mulut. Sebab biasanya kalau company tu tengok budak tu tak buat kerja, apa sesebuah company tu pandang kat budak-budak intern ni bila diorang menjalani latihan industri? Sebelum Yat kau rasa apa? Aku rasa dia tengok personality kau. Kau kena rajin. Sebabnya kalau daripada kau buat latihan industri pun kau dah malas, apatah lagi kalau kau dah buat full time. Betul. Lepas tu kau kena willing untuk buat kerja apa-apalah. Kiranya macam orang kata ringan tulang dan ringan mulut. Dua-dua kena seiring. Semua kena ringan kat sini. Jangan nak berat-berat sangat. Betul. Lepas tu baru dia tengok macam kau punya kualiti kerja. Sebab yang penting attitude dulu aku rasa. Bagi Yat pun samalah, kena faham apa tu latihan industri. Korang ni dilatih sebelum korang pergi ke alam pekerjaan, yang ke alam yang sebenar. Yang ni lah, masa ni lah korang nak tahu macam mana bekerja dekat sebuah company ke, macam mana pressure dia ke apa ke. Yang paling penting tu memang attitude lah. Korang kalau attitude korang ke laut, memang company akan dah lah stop, aku tak akan ambil kau, ataupun aku tak akan serap kau lepas ni. Attitude tu penting. Korang punya skill penting. Pas attitude tu, skill korang, apa yang korang pernah belajar kat universiti, bawa keluar. Jangan pendam. Jangan bila kita tanya kan, tak reti lah. Kalau betul-betul korang tak reti nak buat, korang terus bertanya. Jangan malu nak bertanya lah. Tanya je apa je yang korang tak reti. Pernah tak Yat dengar pengalaman buruk daripada kawan-kawan Yat bila diorang menjalani latihan industri ni? Sebab biasanya korang mesti tanya, kau kat tempat kau okey? Mesti berkongsi cerita kan? Setakat Yat intern satu batch dengan Yat ni, tak ada pula cerita buruk. Diorang cerita yang macam tempat intern aku best, setiap minggu ada je benda diorang nak buat. Adalah cerita-cerita yang best. Tak ada lagi lah selama ni Yat dengar macam, kau nak tahu tak, bos aku ni dia tak bagilah kerja dia tak bagilah balik awal, dia suruh balik pukul 9 malam. Tak ada. Alhamdulillah, semua bos bertimbang rasa. Dan aku rasa kawan-kawan Yat pun mungkin kategori pelajar-pelajar yang bagus juga. Sebab kalau ada kerja lebih pun mungkin diorang willingly terima. Macam orang baik kawan dengan orang baik kan. Ya, depan ni Yat cendol. Cendol Yat RM2.5 ya. Cendol durian ke cendol biasa? Durian. Lama. Next, sekarang soalan kita cakap pasal kita buat internship kita dalam satu company kan. Yat dulu, Yat mesti memerhati staff kan? Pandangan tu Oops, sebelum terkutuk. So Yat rasa macam ada tak kebarangkalian macam pelajar intern ni kan, diorang nak cerita sesama diorang sendiri tentang company tu? Kebarangkalian tu sangat tinggi. Kalau diorang akan memerhati juga. So diorang ada WhatsApp ke apa ke, diorang akan tanya, kau okey ke? Staff sana okey tak? Ada yang bully kau ke? Ya, macam pengalaman ni Yat. Tak ada. Ya ke? Yat cerita. Lagi sekali dia menjaga nama company. Alhamdulillah. Patutlah kena serap. So maksudnya company pun kena jaga image dan kita ada budak-budak latihan industri tu. Kau ada soalan tak, Farah? Ada. Bercakap pasal kawan-kawan kan, berapa peratusan kawan-kawan intern yang diserap masuk ke company yang diorang buat latihan industri? Peratusan dalam 80 ke 90% lah. Alhamdulillah. Maksud dia walaupun zaman-zaman pandemik macam ni pun betul, ada rezeki diorang ni. Tapi yang tak diserap tu mungkin bukan rezeki mereka. Yelah, kadang-kadang benda ni berbalik kepada rezeki juga. Ya, betul. Tapi macam setengah company ada dia buat untuk internship ni dia nak jimat kos. Tapi macam kalau dia jimat kos, kalau satu jawatan tu dia keep on berulang kali budak-budak intern yang tak khusus, maksudnya tak ada orang yang jaga khusus benda tu. Sebenarnya tak sistematik lah. Sebab dia tukar-tukar kan. Betul. Jadi macam mana Yat, pada pandangan Yat kan, bila budak-budak merungut, bila diorang buat benda tu, diorang rasa terpaksa, lepas tu diorang fikir negatif, diorang mesti akan merungut dekat media sosial. Ya. Kau pernah tengok kat Twitter? Pernah, banyak je. Dan bagi aku benda tu tak patut lah. Sebab kau tempat yang kau bakal buat latihan industri tu, mungkin diorang akan serapkan masuk. Dan orang tu mungkin akan jadi majikan kau for good lah, your future employer. So janganlah nak burukkan kan. Kira macam kau yang menghapuskan peluang kau sendiri, lepas tu nak salahkan orang lain kan. Macam mana pula pendapat Yat? Kok Yat rasa
Memang patut pun. Fitnah. Cocok kita bagi lagi cocok. Ya, bongkarkan segalanya. Sebenarnya tak boleh lah macam tu. Kalau korang upload benda-benda macam kutuk company tu, macam Farah kata tadi, company yang bakal serap korang masuk, bila korang kutuk, korang tak diserap, korang cakap macam apalah company ni. Jangan salahkan rezeki, jangan salahkan takdir. Korang yang buat korang punya takdir macam tu. Bagi Yat, kalau korang intern ataupun bekerja, company tu buruk macam mana sekalipun, jangan upload dekat media sosial. Bila korang nak pergi bekerja ke apa, akan datang nanti majikan-majikan ni, diorang sangat-sangatlah bijak untuk check semua media sosial kita. Apa yang kita post, apa yang kita upload, ada tak berkenaan dengan company-company lepas ke apa yang tak puas hati, mesti dia akan tengok. So jaga. Bagus jawapan Yat tu. Positif lah Yat. Bagus. Kita pun dah macam boleh faham kenapa dia kena serap masuk kan. Okay. Jadi Yat, we'll move on kepada soalan seterusnya. Okay. Mungkin soalan akhir lah. Soalan akhir. Alah, tak puas hati lagi nak bersama dengan Yat. Okay. Ada tak tips atau pandangan daripada Yat nak tukar perspektif pelajar intern atau bakal pelajar intern yang takut nak buat internship? Okay, sebelum korang internship, mesti korang dimomok-momokkan. Bukan dihantukan Betul lah tu. Dihantui dengan senior-senior. Dimomok-momok. Dengan senior-senior yang lepas, yang pergi internship. Korang ni kan nanti intern kan, confirm kena bully. Nanti intern kan, korang mesti buat kerja lebih masa. Korang ni, korang tu. Jangan dengar. Bagi Yat, jangan dengar. Korang intern, korang cari pengalaman korang. Setiap company tu lain-lain cerita. Setiap company tu akan bawa pengalaman yang berbeza. So, setiap company tu memberikan pengalaman yang berbeza. Ada cerita-cerita dia yang berbeza. So, korang rasai je lah. Korang timba je lah ilmu korang. Masa ni lah korang nak tunjuk skill korang. Korang nak asah skill korang. Yang masa korang belajar lain. Ni dah kerja lain. Ambil je macam tu. Jangan dengar cerita pasal habislah kau. Sampai kesudahlah kau tak intern kat situ. Macam cikgu lah. Alamak. Kita pun diam je dengar. Okay, terima kasih ya. Jadi kesimpulan kita untuk podcast pada hari ini lah, berdasarkan apa yang aku dengar daripada Yat ni, jadi aku boleh buat assumption sekarang lah bahawasanya Yat ni diserap masuk sebab dia ada 3 attitude. 1, ringan mulut, 2, ringan tulang, 3, bertanggungjawab. Betul. Nasib baik bukan ringan tangan ke apa. Ringan tangan ke pukul. Tak ada ringan tangan tak ada. Nak pukul siapa? Okay, kalau aku pula, aku boleh buat kesimpulan ni macam ni. Dua-dua pihak ni ada main peranan. Company pun main peranan penting. Budak-budak intern ni pun memainkan peranan penting. Bila korang buat internship, korang membantu syarikat dari segi flow kerja, mungkin memudahkan, membantu naikkan company. Dari segi cakap company pula membantu budak-budak ni timba pengalaman, timba ilmu. Lepas tu at the same time company ni membantu korang semua untuk graduate. Tapi sebelum kita tamat, bagi tips sikit. Tips ataupun bak kata Farah, keyword yang paling penting diorang kena jaga. Apa yang diorang perlu jaga untuk survive latihan industri dengan jayanya? Okay, untuk pelajar-pelajar kat luar sana, tips tu tak adalah sangat, tapi apa yang Yat boleh bagi tahu kat korang, sebelum korang masuk internship, tolong pilih tempat internship berdasarkan kos yang anda pilih, berdasarkan minat yang anda nak. Sebab nanti bila dah masuk internship, jangan merungut yang korang ni, aku tak boleh lah kerja ni bukan kos yang aku ambil. Kita tak nak benda tu. Yang kedua, tolong be punctual ataupun menepati masa, sebab masa ni sangat-sangatlah penting. Korang jangan bawa korang punya perangai masa belajar. Aku kelas pukul 10, aku masuk 10.30 lah. Tak boleh. Masa ni company nak tengok korang punya punctual tu macam mana. Okay, lepas tu penampilan korang, pakaian korang. Tahu company tu tak kisah kau nak pakai baju apa sekalipun, tapi janganlah pakai tracksuit ke apa ke. Korang boleh tak profesional pergi kerja? Marah ke tu? Marah lah. Tengok orang ni macam tak macam marah. Apa hal pakai baju macam ni? Okay. Kalau bos pun pakai sweater. Yes. Itu staff. Kita intern. So jangan ikut. Jangan ikut. Staff lah. Staff dah melepasi dah fasa tu Okay, lepas tu bila kau dah masuk dekat internship, bila kau dah buat latihan industri, jangan
curi tulang. Kalau staff curi tulang, itu lantak dorang lah. Yang korang janganlah curi tulang. Melainkan korang memang betul-betul tak ada kerja, jangan lupa tanya, ada kerja ke tidak, ada benda tak nak kena tolong. Kalau betul-betul tak ada juga, barulah korang relax buat kerja korang sendiri. Dan jangan lupa logbook korang ya, sila tulis. Kebiasaannya pelajar-pelajar kat luar sana, tak apalah, last nantilah, lepas habis intern lah aku isi. Dia tak tahu ke daripada logbook tu Macam majikan baru seseorang tahu. yang aku kenal lah. Alamak, kita tak boleh cakap di sini ya. Kalau kau cakap aku akan tut. Yang dia tinggal logbook atas meja. So logbook ni sangat penting sebabnya penyelia korang tak tahu apa yang korang buat. Yang bagi task kadang bukan penyelia, kadang staff-staff lain atau bos korang yang lagi atas kan. So logbook tolong isi bagi kat penyelia, so diorang boleh tahu apa benda yang korang buat. Gitu. Okey, kau nak tutup Ferrari ni, kau tutup lah. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan Macam nak ulang balik, tak nak habis-habis. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah Kak Yat kerana sudi menyertai podcast kami pada hari ini. Sama-sama. Diharap Yat takkan jemu dan serik lah untuk menyertai podcast kami lah Yat. Okey kan? Okey. Cendol durian jadi kan? Alhamdulillah tak. Okey, terima kasih Yat sebab menyertai kami. Okey, Mira ada apa-apa nak tambah? Okey, terima kasih juga Kak Yat, terima kasih Kak Farah, terima kasih kat anda semua yang mendengar kami punya podcast Kotak Suara episod 3 Latihan Industri. Jadi kalau ada cadangan untuk topik yang menarik, korang boleh share ataupun komen dekat bawah-bawah ni untuk kita orang bincangkan untuk next episode. Ataupun kalau ada pengalaman pengalaman dengan budak-budak industri, boleh juga kat Wow, yang menyelit, dia nak caras kita. Of course. Nak buka segmen sendiri. Ya. Okey, mungkin orang akan tanya, betul ke suara Yat ni? Yat boleh ni tak sebelum kita habis ni Yat cuba jelaskan suara Yat tu. Comel. Suara Yat memang macam ni. Tu dah kuat ke tu? Dah kuat dah. Dah cukup kuat dah ni, nak buat macam mana. Yat, cuba buat sikit suara Doraemon. Latihan industri. Okey, bye. Terima kasih Yat. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye.